dalam membentangkan kerja yang bertajuk Strategi Memasyarakatkan Tarekat dalam Kehidupan Moden, saya fikir perlu juga saya jelaskan beberapa aspek mengenai tarekat supaya apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Lutfi tadi boleh bertambah jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan kedudukan tarekat dalam Islam. Bagaimanakah kedudukan tarekat dalam Islam ni? Bila kita telitikan dalam Quran dan Sunnah, kita dapat simpulkan bahawa tarekat memang disyariatkan di dalam Islam. Tarekat memang disyariatkan di dalam Islam. Malahan amalan tarekat inilah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Saya tegaskan lagi, ilmu dan amalan tarekat inilah ilmu dan amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Tapi ilmu dan amalan ini juga yang mula-mula dilupakan oleh ramai orang Islam. Kerana ada dalilnya, ada isyaratnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Adakah orang-orang yang beriman itu merasakan masanya belum sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi zikrullah dan membaca Quran? Ayat ini diturunkan kerana ada sahabat yang mengurangkan amalan zikir dan baca Quran. Pada satu ketika diturunlah ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Tapi ayat ini sebenarnya isyarat yang jelas bahawa ilmu dan amalan tarekat itulah yang mula-mula akan hapus, akan hilang. Ada satu asarus sahabah di mana Abu Darda bila bertemu dengan Ubadah bin Samit berkata, wahai Ubadah, maukah engkau aku sebutkan ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah? Maka kata Ubadah bin Samit, silakan, aku suka mendengarnya. Kata Abu Darda, ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah ialah ilmu khusyuk. Itulah ilmu zikir, ilmu tarekat. Sehingga pada masa itu kalau kita masuk ke sebuah masjid, orang sedang menunaikan solat berjemaah, kita periksa satu-satu daripada imam sampai makmum terakhir, seorang pun tidak ada khusyuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu dan amal tarekat ini disyariatkan memang banyak dalil-dalilnya. Malahan ada kajian yang telah dibuat menyimpulkan bahawa ayat-ayat Quran yang menyentuh mengenai zikrullah lebih banyak berbanding dengan apa juga amalan, lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyentuh apa juga amalan dalam Islam. Tapi peliknya, amalan inilah yang dipertikaikan oleh majoriti umat Islam. Saya katakan tadi,
ilmu dan amalan tarekat ini mula-mula disyariatkan oleh Allah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih 5 ayat daripada 6,660 ayat Quran untuk mula-mula disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melakukan tahannus, beruzlah dan berkhalwat di dalam Gua Hira. 5 ayat daripada suratul Alaq. Kedatangan Jibril membawa 5 ayat bukan hanya setakat Jibril mengajar ngaji seperti ustaz mengajar ngaji muridnya 5 ayat. Lepas itu Jibril pun balik, Nabi pun dapat membaca. Tapi apa yang berlaku sebenarnya, Jibril bukan saja mengajar membaca 5 ayat di suratul Alaq, tapi Jibril mengajar amalan yang terkandung di dalamnya, yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat selalu dihurai oleh para ulama, kerana membaca itu asas ilmu, dan ini tak perlu saya terangkan. Daripada sinilah dikatakan umat Islam membangun dari sudut fizikal, membangunkan dunia ini dengan ilmu, dengan kemajuan, sehingga umat Islam mencapai kegemilangan selama 700 tahun, dari abad 6 sampai abad ke-14 Masihi. Tapi di samping itu tuan-tuan, kita lupa satu lagi pembangunan yang terkandung dalam 5 ayat suratul Alaq, iaitu pembangunan hati atau pembangunan rohani. Inilah yang tersirat di dalam ayat 1 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Siapa saja yang belajar ilmu tarekat dan memahami makna zikir dan tafakur, seperti yang Allah contohkan dalam ayat 191 surah Al-Imran, tentu mereka akan dapat memahami bahawa ayat yang pertama itu tersirat di dalamnya Nabi kita Muhammad SAW diperintah supaya berzikir, menyebut ismul zat Allah, 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 sambil tafakkur kepada salah satu sifat Jalalullah, khaliqu kulli syai'in. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, juga tersirat di dalamnya perintah supaya Nabi kita berzikir Allah, Allah, sambil tafakkur sifat Allah al-akram yang mewakili sifat-sifat jamalullah, sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah pertemuan Jibril dengan Rasulullah bukan satu pertemuan yang ringkas, seperti pertemuan seorang ustaz mengaji muridnya yang cerdik 5 ayat. Mungkin dalam beberapa minit sudah selesai. Tugas Jibril sangat ringan dan Nabi pun tak susah. Tapi dalam catatan kitab Sahih Muslim, kita dapati Jibril menghadapi masalah, dan Nabi kita sendiri pun menghadapi masalah. Nabi kita menghadapi masalah.
Ini kita dapat lihat daripada apa yang terdapat dalam kitab hadis Muslim. Antara lain Rasulullah meluahkan masalah dia dengan menyebutkan ma'ana biqari'in, Nabi yang sudah berusia 40 tahun, paling cerdik, paling fasih, takkanlah tak boleh baca 5 ayat ni, sehingga Nabi perlu cakap pada guru dia Jibril, ma'ana biqari'in, tidak munasabah. Tapi kata-kata Nabi ini menunjukkan yang sebagai bukti, sebagai qarinah yang jelas bahawa Rasulullah tidak tahu nak melakukan apa yang Allah perintah yang tersirat di dalam 2 ayat ini. Kerana itulah maka Jibril sebagai guru dia faham, bertindak, mengajar apa yang Rasulullah tak boleh buat, iaitulah zikir Allah Allah, sambil tafakurkan khaliqu kulli syai'in, dan zikir Allah Allah sambil tafakurkan al-akram. Nabi lakukan, dan ini disebut dalam hadis Muslim, fa akhadhani faqattani hatta balagha minni al-juhdu fa arsalani. Maka Jibril pun mendakap aku dan menyelimutkan aku, sehingga Jibril tahu aku bersungguh-sungguh, maka dilepaskanlah aku. Walaupun kata-kata Rasulullah ini ringkas tuan-tuan, tapi sebenarnya boleh jadikan qarinah atau bukti yang jelas bahawa Jibril mengajar Rasulullah zikir ismudzat Allah Allah sambil tafakur kepada sifat jalal dan sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi bila kita lihat apa yang berlaku kemudiannya. Sesudah proses itu berakhir, berapa lama kita tak tahu, tapi tentu mengambil masa yang lama. Allah saja yang tahu berapa lama. Tapi kita boleh lihat kesannya, zikir yang dilakukan oleh Rasulullah diajar oleh Jibril. Setelah berpisah kedua-duanya, Rasulullah turun balik ke rumah. Kita dapati dalam laporan dalam kitab Sahih Muslim juga, Rasulullah berasa lemah, seluruh tubuh berasa sejuk. Lalu baginda segera berbaring dan diselimutkan oleh Khadijah, dan Rasulullah berbaring sampai 1-2 hari. Lepas itu barulah tubuh badan baginda stabil balik, dan hati beliau berasa tenang. Inilah diterangkan oleh Allah yang kita semua tak sedar. Kesan ini diterangkan oleh Allah yang kita semua tak sedar. Dalam ayat 23 surah Muzammil yang tadi sudah dibentangkan oleh Dr. Syed Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Soal, siapa yang mula-mula merasakan pengalaman rohani, jasmani seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Muzammil? Jawabannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah disangka
Bila kita dengar ayat Quran boleh menggeletar, kemudian boleh tenang seperti ini? Tidak. Tapi rasa takut sehingga menggeletar diikuti dengan rasa tenang seperti yang diceritakan dalam ayat ini, mesti menerusi proses zikir dan tafakur. Itulah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diajar, dipimpin oleh Jibril. Daripada sinilah kita nampak jelas, tuan-tuan, macam mana pentingnya tarekat dan bagaimana pentingnya kepimpinan syekh dalam ilmu tarekat. Begitu juga ilmu-ilmu lain dalam Islam. Daripada sini kita nampak kenapa Allah pilih 5 ayat daripada 6.660 ayat Quran. Kerana 5 ayat ini mengandungi unsur yang sangat penting bagi pembangunan manusia, fizikalnya dan kerohaniannya, dunia dan akhiratnya. Dan itulah asas kejayaan Nabi membentuk umat Islam sebagai umat yang terbaik. Umat wasatan itu maknanya umat terbaik, bukan amat sederhana, umat yang sederhana, tapi umat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itulah sebenarnya. Macam mana umat Nabi Muhammad ni boleh sebaik-baik, menjadi sebaik-baik umat? Karena dibangunkan di atas aspek akliyah dan qalbiyah. Manusia boleh membangun sebenar dunia akhirat dengan 2 bakat yang Allah kurniakan, yaitu akliyahnya dan qalbiyahnya. Sebab itulah ilmu dan amalan tarekat ini amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah, lalu diamalkan oleh umat Islam bersama Rasulullah semasa di Mekah selama kira-kira 11 tahun atau lebih, sehingga difardukan solat pada malam Rasulullah di Isra' Mi'rajkan. Sebelum solat difardukan, apakah amalan yang mereka lakukan? Yang nyata 2. Pertama, zikir. Kedua, membaca Quran. Ada satu ayat Makkiyah yang menegaskan bahawa umat Islam walaupun tak ramai semasa di Mekah bersama Rasulullah, mereka berzikir, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau jangan halau orang-orang Islam, sahabat-sahabatmu. Mereka itu sepanjang masa malam dan siang berzikir, baca Quran. Yang mereka mau Allah. Ini tujuan orang bertarekat pun. Orang tarekat itu mau Allah. Ayat ini sebab nuzulnya kita tahu. Kerana ada wakil-wakil daripada kaum Quraisy supaya Nabi Muhammad menjauhkan diri. Jangan bagi sahabat-sahabat ini berdekat dengan Nabi, kerana keterampilan mereka tidak sesuai dengan tokoh-tokoh Quraisy, tidak sesuai, menyakitkan pandangan mata. Lalu mereka mahu supaya Nabi Muhammad menjauhkan diri, supaya ketua-ketua Quraisy mudah berunding, senang berunding. Tapi Allah Ta'ala larang. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, hingga akhirnya. Ya Muhammad, engkau jangan halau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesudah berhijrah, adakah amalan zikir ini diberhentikan? Tidak. Ayat 28 suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, ya Muhammad, sabarkan saja hatimu untuk terus bersama orang-orang mukmin, sahabat-sahabatmu. Mereka itu sepanjang masa dan siang sentiasa mengingati Allah. Yang mereka mau Allah. Ini latar belakang sejarahnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Jadi jelas tuan-tuan, sama ada di zaman Mekah, Madinah, terus berzikir, terus membaca Quran. Jadi macam manakah, maka bagaimanakah kita nak tolak ilmu dan amalan tarekat ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi Dr. Syed Lutfi pun sudah terangkan hubungan tarekat dengan tasawuf. Tarekat adalah asas utama bagi ilmu tasawuf ni. Sebab itulah biasa disebut at-turuq as-sufiyah. Tapi kita dengar, saya sendiri mendengar setengah orang alim dia kata tasawuf lain, tarekat lain. Jangan disangkut-sangkutkan. Ya. Padahal yang sebenarnya tarekat itu adalah amalan utama dalam ilmu tasawuf. Ya. Semua ulama tasawuf adalah ulama tarekat. Saya sendiri pernah mendengar Imam Ghazali itu bertasawuf tidak bertarekat, menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf kita pelajarilah kerana baik, tapi tarekat tak perlu. Ini kan pandangan yang ganjil tuan-tuan. Kalau orang yang begini baca betul-betul kitab Ihya atau artikel-artikel Imam Ghazali, Rasail Ghazaliyah, tentu sekali kita akan temui bahawa Imam Ghazali adalah pengamal tarekat. Kalau kita telitikan dalam setengah kitabnya seperti Ayyuhal Walad, wahai anakku, Imam Ghazali pun menceritakan, apabila aku beramal 40 hari, maka aku dikurniakan oleh Allah satu ilmu yang sebelumnya aku tak ada. Bila aku tambah lagi amalan 40 hari, maka aku dikurniakan oleh Allah amalan lain. Begitulah kata Imam Ghazali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang wujudnya gulungan-gulungan orang mukmin yang menentang ilmu dan amalan tarekat ini sepanjang zaman. Dulu dan sekarang kita lihat di zaman Imam Malik pun sudah wujud. Kalau Imam Malik meninggal dunia tahun 167 Hijrah, maknanya di pertengahan abad kedua Hijrah pun sudah wujud orang yang menolak menentang ilmu tarekat. Kata-kata Imam Malik terkenal, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainama faqad tahaqqaqa. Hakikatnya kata-kata Imam Malik ini ialah wujudnya orang yang menolak ilmu tarekat tasawuf, menolak wujudnya hakikat. Apakah hukum tuan-tuan? Apakah hukum seorang mukmin menolak ilmu tarekat, ilmu dan amalan tarekat ini? Saya nak sebutkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitabnya Anwar Qudusiyah. Antara lain, Syekh Abdul Wahab Syarani
meninggal dunia tahun 973 atau 74 Hijrah. Beliau menegaskan, iyyaka antakula annat turuka as-sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun. Anda jangan sekali-kali bercakap tarekat-tarekat orang sufi itu tidak ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Kata-kata anda seperti itu membawa kekufuran. Lalu beliau menyambung, fa inna kullaha saddaha wahlahmuha akhlakun Muhammadiyah. Seluruh amalan tarekat orang sufi itu, kulitnya, isinya, zahirnya, batinnya adalah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak bimbang yang hadir ni. Semua yang hadir ni insya-Allah ahli tarekat. Yang kita bimbang yang tak hadir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita tengok definisi dan konsep tarekat. Tadi sudah diterangkan juga. Apa yang telah diterangkan oleh Syed Lutfi tadi, kalau saya terangkan sekali lagi pun tidak apa, saya lihat dari sudut lain. Di sini saya ada bawakan dua definisi. Yang pertama, definisi yang dibuat oleh Maulana Muhammad Zakaria Kandhlawi, meninggal dunia 1986, dalam kitabnya Asy-Syariah wat Tariqah. Apa kata beliau? At-tariqatu hiya at-tariqatu allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan. Ini definisi yang paling mudah untuk kita pahami. Tarekat itu ialah jalan mujahadah zahir dan batin yang membolehkan seseorang mukmin sampai ke derajat ihsan. Maknanya bila kita beramal dengan ilmu dan amal tarekat dengan cara-cara yang telah diterangkan oleh Syed Lutfi tadi, selengkapnya kita akan disampaikan oleh Allah ke derajat ihsan. Kemudian definisi yang kedua, Syekh Jirjani yang meninggal dunia tahun 816 Hijrah dan kitabnya At-Ta'rifat. At-tariqatu hiya sirah mukhtasar lisalikina ila Allah min qat'il manazil wa taraqi fil maqamat. Cuma saya nak terangkan di sini. Semasa saya belajar ilmu tasawuf tapi belum belajar tarekat, guru-guru tasawuf yang ajar saya, dia kata, dia ajar konsep tahliyah dan tahliyah. Tahliyah ini membersihkan sifat-sifat madmumah daripada hati. Tahliyah menghiaskan sifat-sifat mahmudah di dalam hati. Tapi cerita begitu saja. Apa caranya? Adakah kita nak buang begitu saja? Jawapannya, cara nak membuangkan sifat-sifat yang jahat, menghiaskan sifat-sifat yang terpuji, tidak ada cara lain, mesti menerusi tarekat. Inilah yang disebut dalam istilah, dalam definisi Syekh Jirjani. Min qatil manazil tadi sudah diterangkan. Mesti menghadapi berbagai keadaan hati dan nafsu. Hati yang keras, hati yang mati, hati yang berpenyakit, hati yang buta, hati yang lalai, nafsu yang amarah. Mesti ini diatasi. Cara apa? Cara tadilah sudah diterangkan. Karena tarekat itu merupakan satu madrasah yang lengkap. Menerusi tarekat, insya Allah
keadaan ahwal qalbiyah ini, dan juga nafsu akan dibantu oleh Allah, dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wattaraqi fil maqamat, peningkatan sifat-sifat yang baik. Allah mula kurniakan sifat taubat, diikuti sabar, diikuti syukur, khauf, roja, zuhud, tawakal, redha, mahabbah. Yang biasa itulah 9 sifat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian kita tengok tarekat dilihat dari sudut asas agama Islam. Asas agama Islam ada 3. Tuan-tuan boleh buka muqaddimah, buku muqaddimah Mastika Hadis yang diterbitkan oleh Jakim. Dalam buku muqaddimah Mastika Hadis ada satu tajuk, rukun agama Islam 3, Islam, iman dan ihsan, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ketika Nabi dihujani pertanyaan oleh Jibril yang menyerupa manusia, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan, wa mas sa'ah, ya. Jadi tarekat ini tuan-tuan, kita boleh lihat dari 3 asas agama Islam ini. Pertama, kita boleh lihat, ya, menerusi apa dia? Menerusi ayat 16 surah Al-Jin. Karena ayat 16 surah Al-Jin ni menyebutkan tentang agama Islam, tapi Allah gunakan istilah at-tariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Sekiranya manusia itu istiqamah 'ala at-tariqati, di atas jalan, di atas tarekat ini. Ramai ahli tafsir menafsirkan at-tariqah dengan ayyul Islam. At-tariqah itu ialah agama Islam. Nascaya kami akan kurniakan kepada mereka rahmat dan nikmat zahir dan batin, dunia akhirat yang melimpah ruah. Orang, ya, manusia yang beragama Islam tuan-tuan, berdasarkan kepada ayat ini terbagi kepada 2. Pertama, yang boleh istiqamah. Kedua, yang tidak boleh istiqamah. Yang boleh istiqamah ini tentunya khusus. Karena itu dijanjikan oleh Allah dengan janji yang khusus. Mereka akan dikurniakan rahmat dan nikmat zahir dan batin yang melimpah ruah, dunia dan akhirat. Tapi yang di samping yang khusus ini ada yang umum. Sebab itulah tarekat terbagi kepada 2, ya. Tarekat yang khusus, yaitu yang dapat menyempurnakan 3 asas agama Islam yang tersebut. Mereka digulungkan dalam gulungan muqarrabun. Digulungkan dalam gulungan al-muqarrabun. Kita boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi gulungan muqarrabun ini, sebelum Allah menyebutkan muqarrabun, Allah dahului dengan kalimah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mengapa Allah dahului dengan kalimah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun? Karena as-sabiqun itu ialah orang-orang mukmin yang terus menerus tenggelam dalam amalan zikrullah.
Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu sabdanya makna as-sabiqun. Rasulullah bersabda, as-sabiqun alladzina yastahtiruna fi dzikrillah. Jadi karena itulah tuan-tuan, tarekat yang khusus ini membolehkan seorang itu sampai ke derajat ihsan, itulah golongan muqarrabun. Adapun tarekat yang umum ialah orang-orang Islam yang hanya dapat menyempurnakan 2 asas daripada 3 asas agama Islam, iaitu Islam rukunnya 5 dilakukan dan iman rukunnya 6 dipegang sebagai akidah. Mereka inilah disebut dalam surah Waqiah golongan Ashabul Maimanah. Kemudian tarekat madrasah rohaniah yang lengkap. Tadi sudah disebutkan oleh Syed Lutfi. Maksud saya pun sama juga, bahawa tarekat ini merupakan madrasah kerohanian memang lengkap, kerana diistihadkan oleh ulama tasawuf sejak dahulu sampailah sekarang. Di abad ketiga sampai abad yang keempat Hijrah, Syekh Hujwiri ada mencatatkan sudah terdapat 10 aliran tarekat. Antaranya ialah tarekat Mukhasibiyah, tarekat Taifuriyah dinisbahkan kepada Abu Yazid Bustami. Apa yang penting tuan-tuan, kesan-kesan ilmu dan amalan pengajaran mereka ini sampai sekarang masih kita boleh lihat. Katalah Abu Yazid Bustami, kita boleh pergi ke Iran, kita boleh tengok ke masjid dia. Beliau dikebumikan di depan masjid. Masjid itu masih cantik lagi. Tempat beliau berzikir pun ada. Kalau Abu Yazid Bustami meninggal dunia 262 Hijrah, sudah berapa ribu tahun? 1200 tahun. Begitu jelas. Itu belum tokoh-tokoh yang lain. Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah. Tarekat Nuriyah nisbahkan kepada Abul Husain An-Nuri, meninggal dunia 295 Hijrah. Ini adik-beradik seperguruan. Syahliyah. Maksud saya tuan-tuan, kita nak letak mana ni? Belum lagi kita tengok kitab-kitab Tabaqatus Sufiyah, Khilyatul Awliya. Semua ini menyenaraikan ulama tasawuf, ulama tarekat. Tapi yang pelik macam mana? Wujud juga orang yang bermati-matian, bukan saja menolak tarekat, tapi menyesatkan orang-orang tarekat. Begitu mudah. Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan, ya. Cuba kita tengok, ya. Kenapa? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tarekat terpinggir? Orang ramai tak tahu, ya. Pertama, kerana ilmu dan amal tarekat ini bersifat khusus, ya. Tarekat, ilmu dan amal tarekat itu khusus. Tidak seperti rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Tapi amalan yang membawa kepada derajat ihsan itu khusus sangat. Kita boleh lihat khususnya amalan tarekat ini, bagaimana Sayyidina Ali diajar zikir la ilaha illallah oleh Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diajar oleh Rasulullah zikir ismul zat Allah Allah. Karena itulah khusus tuan-tuan, ya. Sebab khusus inilah, ya, ramai orang tak tahu. Para ulama pun tak tahu. Imam Ghazali tahu
adanya tarekat, kepentingan tarekat itu pun disebabkan ada faktor yang menyedarkan beliau, iaitu apabila beliau balik ke rumah, dia nampak kelebihan adik lelakinya, kelebihan kerohanian adik lelakinya. Inilah yang mendorongkan beliau bertanya-bertanya, akhirnya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tarekat, beramal selama 11 tahun. Imam Ghazali sesudah beliau bergelar Hujjatul Islam. Di Mesir pun ada seorang tokoh, Izzuddin Ibn Abdul Salam. Kalau Imam Ghazali meninggal dunia 505 Hijrah, Izzuddin meninggal dunia 660 Hijrah. Beliau belajar ilmu tarekat pun sudah lewat umurnya. Itu pun ada sebab. Seorang ulama tarekat tasawuf daripada Maghribi dihalau oleh kerajaan Maghribi sampai Iskandaria, menarik perhatian Izzuddin Ibn Abdul Salam. Beliau belajar tarekat Sadzaliyah. Sebelum beliau belajar, pernah ditanya oleh orang, "Tuan, apakah kita boleh berzikir Allah Allah saja?" Dia bagi petua tidak boleh. Tetapi setelah beliau belajar tarekat Sadzaliyah, kerana dalam tarekat Sadzaliyah ni memang ada zikir Allah Allah, maka beliau tarik balik pandangannya itu. Boleh kita berzikir Allah Allah. Ada lagi seorang tokoh tauhid, iaitu Syekh Fakhruddin Razi Ar-Razi, meninggal dunia 606 Hijrah. Beliau belajar ilmu tarekat Kabrawiyah pun sudah lewat, itu pun secara kebetulan. Menurut setengah cerita, bila beliau memberi sarahan begini, orang ramai mengambil perhatian, tapi ada seorang tua, dia buat dek saja. Lalu dia pun jumpa orang tua ni, "Kenapa tuan tak pedulikan cakap saya? Semua orang tengok, ambil perhatian." Lalu orang tua ni tanya balik dia, "Saya nak tanya, betul ke kalau kita nak kenal Allah itu mesti kita tahu 1001 dalil?" Syekh Ar-Razi terperanjat, ini bukan orang bodoh, ini orang alim. Pendek cerita, akhirnya tuan-tuan, dia jadi murid orang tua ini. Siapa orang tua ini? Syekh Najmuddin Al-Kubra. Tarekatnya tarekat Kabrawiyah. Itulah muridnya. Saya sendiri pun ikut tarekat sudah 42 tahun. Sudah jadi pensyarah 10-15 tahun. Semua terlewat. Agak bukan saya saja, ramai di sini terlewat. Tapi masih baik. Ya. Imam Abu Hanifah pun dia kata, "Mujurlah aku belajar tarekat." Disimpulkan dengan kata-katanya, "Laula sunnatani la halakan Nu'man." Kalaulah tidak kerana dua sunnah Rasulullah, yang zahir yang batin, binasa. Pasal apa tuan-tuan? Beliau asyik beristihad di bidang fiqh. Tapi akhirnya beliau bertemu dengan Ja'far As-Sadiq, meninggal dunia 148 Hijrah. Abu Hanifah meninggal dunia 150 Hijrah. Nasib baik aku dapat belajar, walaupun hujung-hujung umur aku. Maknanya tuan-tuan, jangan kita sampai mati tak belajar tarekat, insya-Allah. Kemudian tentang strategi itu, saya fikir tak penting sangatlah. Saya pun dah diberi amaran oleh, inilah selalu yang saya duka cita. Tentang strategi ini tak ada masalah apa-apa. Saya bacakan segi lalu saya. Pertama sekali, orang-orang tarekat ni sendiri, syekh-syekh tarekat ni sendiri, mestilah dia betulkan pendirian dia, ikut apa yang sebenarnya
ikutlah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hendaklah apa itu kuatkan ketakwaan dan tawakal, ya. Seperti apa yang ditunjukkan oleh setengah orang-orang sufi. Misalnya Abu Hasan Sazali, ya. Abu Hasan Sazali itu dimusuhi oleh ramai ulama fiqh, termasuklah Syekh Abdul Karim, seorang faqih besar dalam mazhab Maliki, sehingga murid-murid Abu Hasan Sazali ini macam marah sangat, nak pukul, ya. Tapi Abu Hasan Sazali jangan, kita doakan dia, ingatlah macam mana Nabi, ya, doa kepada kaum Quraisy yang mendalimnya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau sekiranya Syekh Abdul Karim tak ikut tarekat kita, anaknya nanti insya-Allah, kalau tak anaknya, cucunya. Betul tuan-tuan, cucu Syekh Abdul Karim Ibnu Attillah menjadi faqih besar, juga memusuhi murid Abu Hasan Sazali, Syekh Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi dia berdoa. Satu malam tuan-tuan, Ibnu Attillah curi-curi belajar dalam pengajian Abu Abbas Mursi. Malam itulah beliau jadi muridnya. Akhirnya terkenal, ya, memberi sumbangan yang besar di bidang ilmu tarekat, terutamanya kitabnya apa itu Hikam Ibnu Attillah. Tadi kalau tak ada kitab Hikam, insya-Allah Dr. Said Lutfi tak boleh tunjuk kita, ya, 4 tingkat zikir dan 3 jenis nur, nur intibah, nur iqbal, dan nur al-wisal. Itu dipetik daripada apa? Kitab Hikam Ibnu Attillah. Inilah yang kita nak ikut, Maknanya orang tarekat ni dimusuhi, dimaki, disesatkan, berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan mereka ni, kalau tak semua, sebahagiannya akan ikut tarekat. Yang kedua, dari sudut strategi ilmu, tuan-tuan boleh baca sendirilah, itu mudah, ya. Keempatnya, strategi menghidupkan akal dan hati. Ini memang kerja orang syekh tarekat, Akhir sekali, strategi dari sudut amalan dan strategi dari sudut keperluan gaya hidup. Ini biasanya orang yang bermasalah. Ini cukup baik, Ramai orang belajar tarekat ni kerana ada masalah hidup. Ada kerana nak kahwin, ada kerana masalah ekonomi, ada kerana sakit dan sebagainya. Akhir sekali, gulungan sasaran ni, saya sebutkan situ ada banyak sasaran yang perlu diutamakan. Akhir sekali, strategi dari sudut visi dan misi. Saya fikir tak perlulah saya bacakan, tuan-tuan boleh baca sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.